Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan seperjuangan, para pensyarah Dr. Biti dan Dr. Harun. Saya Nur Syazmimi binti Jamal bersama rakan saya Nurul Jasmin Syafiqah binti Jamaluddin akan membentangkan tentang kajian sejarah. Untuk pengetahuan semua, kajian sejarah merupakan salah satu penyelidikan kualitatif. Jadi saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai penyelidikan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah kaedah penyelidikan yang lebih mengkaji kepada sesuatu fenomena ataupun situasi dalam konteks sebenar atau semula jadi. Ianya menggunakan kaedah inquiry yang bukan bersifat statistikal menurut Chua 2006. Seterusnya, penyelidikan kualitatif dilakukan untuk mendapat kefahaman yang mendalam tentang sikap, emosi, kepercayaan, tingkah laku individu atau sekumpulan individu. Seterusnya, pendekatan kualitatif menggunakan kaedah penyiasatan untuk menjawab persoalan kajian mengapa dan bagaimana. Antara reka bentuk kajian kualitatif ialah kajian kes, sejarah dan etnografi. Baiklah, seterusnya adalah definisi kajian sejarah. Menurut Chua 2006, reka bentuk kajian ini merupakan kaedah kajian yang dilakukan melalui pengumpulan data secara sistematik dan penilaian data-data secara objektif terhadap peristiwa yang telah berlaku pada masa lepas. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk memberi perspektif baru terhadap sesuatu peristiwa, perkembangan atau pengalaman pendidikan, sekaligus memberi kefahaman tentang asal-usul sesuatu kejadian dan perspektif situasi tersebut pada masa kini. Seterusnya, pentingnya kajian sejarah ini adalah untuk memberi perspektif baru, terutama dalam krisis yang tidak dapat diselesaikan dengan kaedah lain. Penting bagi mengumpulkan serta menentukan fakta dan bukti secara sistematik dan objektif. Oleh itu, kesimpulan tentang peristiwa tersebut dibuat berdasarkan fakta dan bukti yang dikumpulkan itu. Seterusnya, sebagai penyelidik yang menjalankan kajian sejarah, anda perlu tahu kedudukan dan batas seorang penyelidik. Penyelidik yang menjalankan kajian ini harus tidak membenarkan emosinya mempengaruhi dirinya supaya penyelidik dapat membuat kesimpulan yang adil dan tidak berat sebelah. Manakala kedudukan penyelidik tidak terlibat secara langsung dengan peristiwa, perkembangan atau pengalaman yang dikaji. Seterusnya adalah langkah untuk menjalankan kajian sejarah. Terdapat 5 langkah. Yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Yang kedua adalah mengumpul bukti. Yang ketiga adalah mengkritik bukti. Dan yang keempat adalah membentuk hipotesis. Yang kelima adalah mentafsir dan melapor. Baiklah, kita pergi ke langkah yang pertama, mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah penyelidikan bermula apabila timbul persoalan pandangan tentang sesuatu peristiwa yang telah terjadi. Seterusnya, mengenal pasti masalah tersebut dengan lebih mendalam, terperinci dan tepat. Selain itu, mestilah mengambil kira faktor-faktor yang berkait dengan sesuatu peristiwa. Jadi, seorang penyelidik yang menjalankan kajian sejarah perlu mengambil kira faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa tersebut supaya penyataan masalah yang dikaji lebih mendalam dan tepat. Langkah yang kedua adalah mengumpul bukti. Penyelidik boleh mengumpul bukti melalui bahan bercetak, objek ataupun manusia. Contoh bahan bercetak adalah seperti rekod, laporan, surat, buku, minit mesyuarat, surat berkeliling atau biografi, wasiat, akta, enakmen, rekod kedatangan, kontrak dan lain-lain. Manakala bagi objek pula adalah seperti peninggalan artifak, bangunan, peralatan, pakaian, filem, gambar, duit shilling dan lain-lain. Manakala bagi individu ataupun manusia adalah individu tertentu seperti informan yang pernah mengalami kejadian itu dan mengetahui di mana sumber tersebut berada. Bukti dapat dibahagikan kepada dua sumber, iaitu sumber asli ataupun kita panggil sumber primer. Yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber asli merupakan sumber yang berkait secara langsung dengan peristiwa seperti kesan tinggalan, artifak, saksi dan pemerhati yang menjadi perantara antara peristiwa dengan penyelidik. Seterusnya, menghasilkan maklumat asal tentang sesuatu peristiwa yang dikaji. Okey, baiklah, seperti yang kita dapat lihat dalam slide tersebut, terdapat gambar-gambar di mana bahagian bawah itu adalah akhbar majlis. Yang seterusnya adalah naskah Melayu bersifat salasila, hikayat hantuah dan catatan oleh
orang pada zaman dahulu. Berikut adalah sumber-sumber asli. Manakala bagi sumber sekunder pula, maklumat yang diperoleh dari sumber asli seperti laporan, akhbar, majalah, makalah, mesyuarat, jurnal dan buku. Matlamat sumber sekunder adalah mendapatkan maklumat daripada sumber asli dan kebanyakan penyelidikan sejarah menggunakan sumber sekunder. Walau bagaimanapun, penyelidik perlu berhati-hati dalam memilih sumber sekunder kerana terdapat pelbagai sumber yang telah diubah suai dan hilang keasliannya itu. Baiklah, seterusnya langkah ketiga, mengkritik bukti. Bukti dari sumber pertama dan kedua perlu diperiksa kesahihan dan kepentingannya dengan menilai maklumat dari sumber. Terdapat dua jenis kritikan iaitu kritik dalaman dan kritik luaran. Kritik dalaman dilakukan bagi menentukan tahap kepentingan bukti yang asli sebagai penghurai atau pendukung kepada hipotesis penyelidik. Contohnya, menilai sama ada sesuatu sumber itu merupakan sumber yang terbaik untuk dirujuk oleh penyelidik. Manakala kritik luaran pula ialah dilakukan bagi memeriksa kesahihan dan keaslian bukti. Tekniknya adalah seperti pengesahan tulisan, tanda tangan dan analisis kimia. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Jasmine. Langkah seterusnya adalah pembentukan hipotesis. Ia dibuat selepas proses pengumpulan bukti dan selepas dibuktikan kesahihan bukti tersebut. Daripada bukti yang ada ini, pengkaji akan menjelaskan peristiwa yang tersembunyi serta menghurai hubung jalin yang wujud. Ia adalah asas kepada pengumpulan bukti dan boleh berubah berdasarkan bukti yang dikumpul. Hipotesis ini perlu meliputi keseluruhan masalah kajian. Tujuan hipotesis adalah bagi menjelaskan tentang suatu peristiwa dan menyemak aspek-aspek yang ingin dikaji. Misalnya menjelaskan orang, benda, kawasan dan lain-lain. Langkah seterusnya pula adalah mentafsir serta melaporkan. Pentafsiran akan mentafsir maklumat yang dikenal pasti. Pengkaji perlu bersifat kreatif serta mampu mengolah bahan. Tafsiran yang dibuat perlu selari dengan bukti serta penyampaian yang menarik dan meyakinkan. Laporan haruslah dibuat secara menyeluruh atau umum khusus. Penafsiran dibuat secara sistematik mengikut kronologi atau topik atau gabungan kedua-duanya. Pendapat haruslah berbeza-beza mengenai peristiwa yang sama. Keupayaan penyelidik memberi perspektif baru terhadap sesuatu peristiwa terselah apabila beliau berupaya mengupas dan menjelaskan pertentangan yang wujud pada kajian-kajian lepas terhadap peristiwa yang sama. Dapatan perlulah disebarkan bagi membukukan teori, pemahaman dan penghayatan terhadap suatu peristiwa. Berikut merupakan contoh kajian sejarah yang telah dilakukan. Contoh pertama ialah sejarah awal pentadbiran Sekolah Agama Johor yang telah dilakukan oleh Fadilah Zaini dan Imrawati Nur Azman pada tahun 2020. Kajian ini menerangkan tentang peristiwa atau perkembangan atau sejarah awal pentadbiran Sekolah Agama Johor iaitu SAJ, merangkumi peranan Majlis Ugama dan Jawatankuasa Pelajaran Agama, pentadbiran SAJ dan lain-lain unit yang berada di bawah organisasi pentadbiran SAJ ini. Kajian ini merupakan kajian kualitatif memandangkan ada menggunakan istilah meneroka tentang sejarah. Di bahagian abstrak ini dilihat dengan jelas tujuan kajian ini dilakukan. Pada bahagian pengenalan ini diceritakan sedikit sebanyak mengenai latar belakang kajian yang akan dilakukan. Bahagian seterusnya ialah kaedah kajian. Ia digunakan bagi menerangkan reka bentuk kajian serta di bahagian ini dinyatakan bukti yang digunakan. Dalam kajian ini, sumber yang digunakan adalah dua iaitu sumber utama atau primer dan sumber sekunder atau kedua. Sumber pertama merupakan sumber yang berkait langsung dengan peristiwa. Sumber pertama ini melibatkan rekod-rekod kerajaan dan fail-fail rasmi daripada pihak arkib. Sumber sekunder pula merupakan sumber yang diperoleh daripada maklumat daripada sumber asal. Sumber sekunder terdiri daripada buku, rencana dan artikel jurnal yang dijadikan sebagai rujukan bahan bacaan serta rujukan gambaran kajian. Pada bahagian dapatan kajian ini, hipotesis akan dibentuk selepas proses mengkritik bukti dilakukan. Data akan dianalisis selepas pelaporan dan pentafsiran hipotesis dilakukan.
Kesimpulan akan berada pada bahagian akhir kajian dan ia merupakan penutup kepada kajian tersebut. Diceritakan secara ringkas mengenai kajian dilakukan dan akan diikuti dengan senarai rujukan yang digunakan sepanjang kajian ini dilakukan. Bagi kajian ini, dilihat hanya satu sahaja rujukan jurnal tempatan digunakan, manakala 14 lagi rujukan adalah daripada sumber rekod kerajaan dan fail-fail rasmi daripada pihak arkib. Setiap kajian mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dalam kajian sejarah, kelebihannya adalah datanya mempunyai kesahihan luaran yang tinggi kerana ia mewakili daripada maklumat ribuan individu. Seterusnya, cara memperolehi data dengan cara yang agak murah dan oleh kerana data atau maklumatnya sedia ada, maka ia tidak memerlukan pembentukan soal selidik, alat ukur ataupun menjalankan pra-ujian dan lain-lain. Manakala kelemahan dalam kajian sejarah adalah bersifat deskriptif, tidak boleh sahkan perhubungan antara sebab dan akibat. Data atau rekod yang dikehendaki mungkin sukar diperolehi kerana telah musnah atau hilang. Data yang wujud kemungkinan sudah diubah suai atau ditokok tambah oleh orang lain. Oleh itu, secara kesimpulan, kajian sejarah merupakan salah satu kajian yang jarang dijalankan oleh kerana ia bertujuan untuk mengkaji peristiwa ataupun kejadian yang telah berlaku pada masa lepas. Sekian sahaja daripada kami. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kami. Sekian, terima kasih.